Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video ini, kumpulan kami akan menerangkan tentang Undang-Undang Islam yang merupakan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjamin keselamatan, keharmonian, kemakmuran umat sejagat menerusi dua sumber utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ingin menjelaskan tentang kedudukan Undang-Undang Islam sebelum zaman penjajah. Islam ni dia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Islam bukan sahaja dalam bentuk ibadat tetapi dalam bentuk undang-undang negeri, perlembagaan dari segi politik, sosial dan ekonomi. Banyak bukti yang menunjukkan bahawa undang-undang Islam ini telah diamalkan seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang 99 Perak. Seterusnya, Undang-Undang Islam yang diterima pakai adalah berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sambung kepada tajuk Undang-Undang Islam semasa penjajahan Inggeris. Wujud penasihat Inggeris dalam pemerintahan, pemisahan kuasa pemerintahan antara agama dan negara sekular. Undang-Undang Islam disingkir sedikit demi sedikit. Pelaksanaan Undang-Undang Islam hanya dalam soal perkahwinan, perceraian, pewarisan dan ibadat khusus sahaja. Undang-Undang Inggeris dipakai dalam Undang-Undang Umum dan Awam. Enactment Undang-Undang Sivil iaitu 1937 dikuatkuasakan. Semua kes sivil dirujuk kepada prinsip Undang-Undang Inggeris, menyebabkan Undang-Undang Islam dan adat menjadi semakin sempit. Hasil penjajahan Inggeris di Tanah Melayu, kedudukan Undang-Undang Islam mengalami perubahan yang ketara. Walaupun Undang-Undang Islam terus dipertahankan dalam bidang keluarga, perkahwinan dan agama, namun bidang-bidang lain dipengaruhi oleh sistem undang-undang British. Inggeris memperkenalkan sistem undang-undang mereka dalam bidang-bidang seperti jenayah dan pentadbiran yang mengakibatkan kehadiran sistem undang-undang campuran. Ini bermakna, sementara undang-undang Islam dikekalkan untuk hal-hal berkaitan agama dan keluarga, undang-undang British diterapkan dalam hal-hal lain. Perubahan ini memberikan impak kepada masyarakat dan wujud cabaran serta ketegangan, terutamanya di kalangan ulama dan pemimpin masyarakat Islam. Walaupun undang-undang Islam masih memainkan peranan penting dalam bidang tertentu, namun pengaruhi undang-undang British tetap signifikan semasa era penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. Saya akan sambung kedudukan Undang Islam semasa jajahan Inggeris. Undang-undang keterangan Inggeris digunakan dalam soal kesahihan anak. Kesan Undang-Undang Islam digunakan kecuali Negeri Sembilan sahaja tidak menggunakannya. Mahkamah Syariah lebih rendah tarafnya berbanding Mahkamah Sivil. Misal Mahkamah Syariah boleh dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi. Kuasa dia lebih rendah daripada Mahkamah Tinggi. Undang-Undang Islam hanya diterima untuk dilaksanakan dalam bentuk yang sempit, itu pun masih dicabut, boleh ditukar. Sebelum kemerdekaan, Suruhanjaya Perlembagaan turut membincangkan kedudukan Islam untuk dimasukkan dalam perlembagaan. Terakhir sekali, Parti Perikatan menghantar memorandum bagi meletakkan Islam sebagai agama negara. Nak tahu tak apa kedudukan Undang-Undang Islam selepas kedatangan Inggeris? Kalau tahu, jom kita tengok. Selepas kedatangan Inggeris, Undang-Undang Islam di Malaysia ni masih diberi iktiraf dan kedudukan tertentu. Walau bagaimanapun, sistem perundangan negara ni telah mengalami transformasi dengan diperkenalkan undang-undang positif dan sistem perundangan yang struktur. Undang-Undang Islam ini diperuntukkan terutama melalui bidang agama dan keluarga melalui institusi-institusi seperti Mahkamah Syariah. Undang-Undang Portugis dan Belanda ni tidak memberi kesan pada undang-undang tempatan. Sebaliknya, Undang-Undang Inggeris memberi impak besar kepada undang-undang tempatan. Walau bagaimanapun, Undang-Undang Islam adalah undang-undang minoriti negara. Kes yang pertama ialah kes in the goods of Abdullah. Kes ini berlaku pada tahun 1835, iaitu pada masa itu Abdullah mewasiatkan kesemua hartanya kepada isterinya. Namun setelah kematiannya, waris-warisnya tidak bersetuju tentang itu dan Hakim R memutuskan bahawa sesungguhnya warisan itu adalah sah kerana mengikut undang-undang Inggeris. Saya nak menerangkan tentang kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan. Apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 1948, sifat-sifat kerajaan-kerajaan negeri termasuk kedudukan Islam sebagai agama dikekalkan. Setelah Perlembagaan Persekutuan dibuat, peruntukan yang berkaitan dengan agama Islam telah dimasukkan. Perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan agama Islam. Apa yang dimaksudkan dan apa kesan peruntukan ini? Kalau kita lihat kepada sejarah, Suruhanjaya Red pada peringkat awalnya menolak cadangan memasukkan peruntukan mengenai Islam sebagai agama persekutuan. Kalau kita lihat kepada laporan Suruhanjaya Red di Perenggan 169,
Walaupun Islam sebagai agama persekutuan, tetapi ia tidak memperuntukkan seorang ketua bagi agama itu untuk seluruh persekutuan. Meskipun yang di-Pertuan Agong ketua bagi persekutuan, tetapi baginda tidak menjadi ketua agama Islam bagi persekutuan. Korang nak tahu apa perkara berkaitan dengan Islam dalam pelbagai persekutuan? Korang nak tahu? Jom! Perkara pertama, perkara 3/1 dan 3/4. Islam sebagai agama persekutuan tetapi tidak mengurangkan kuasa peruntukan yang lain dalam perlembagaan. Perkara kedua, perkara 11/1 dan 11/4. Kebebasan beragama dan pengembangan agama lain kepada orang Islam dilarang sama sekali. Okey, terakhir, penetapan hal ehwal Islam sebagai satu yang terletak di bawah bidang kuasa negeri ini. Okay, seterusnya kita tahu beberapa kes yang melibatkan kedudukan dan tafsiran Islam. Kes Muhammad bin Daud versus Government of Malaysia 1948. Sudah ini berkaitan dengan Seksyen 298A kerana kesaksian, iaitu kesalahan seseorang yang memudaratkan orang yang menurut pada mana agama. Seperti kes sini, seseorang bertindak sebagai bilal, khatib dan imam solat jemaah di Kuala Terengganu tanpa izin. Namun kes ini ditolak kerana Seksyen 298A dianggap undang-undang yang tak boleh dibuat oleh Parlimen dan ia dikira tak sah dan terbatal. Kes Menajoy versus Majlis Agama Islam Wilayah dan yang lain 2007. Sama ada, seorang Melayu bebas meninggalkan agamanya iaitu Islam dan berkenaan bidang kuasa mahkamah syariah. Apa yang menarik dalam kes ini adalah alasan penghakiman yang dibuat oleh Hakim Tun Ahmad Fairuz menyatakan Islam itu bukan suatu himpunan agama-agama dan ritual-ritual, tetapi ia juga suatu cara hidup yang lengkap merangkumi semua bidang aktiviti manusia persendirian dan juga awam, perundangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan moral. Sistem kehakiman Islam di Malaysia. Kita tahu sistem kehakiman di Malaysia ni adalah mahkamah syariah. Ia dikenali sebagai mahkamah dengan bidang kuasa khusus. Hierarki, mahkamah rayuan syariah, mahkamah tinggi syariah dengan mahkamah rendah syariah. Kuasa diperoleh daripada perundangan undang-undang Islam, iaitu Enactment Undang-Undang Islam Negeri. Kuasa juga diperoleh daripada perlembagaan persekutuan dalam senarai negeri yang ke-9. Kes-kes yang melibatkan kedua-dua pihak yang beragama Islam lah. Maksudnya mahkamah syariah ni, dia hanya ambil kes-kes yang berkaitan dengan orang Islam. Untuk mahkamah rayuan syariah ni, bidang kuasa, dia mendengar rayuan hanya dari mahkamah tinggi syariah, iaitu bidang kuasa rayuan dengan bidang kuasa pengawasan. Seterusnya, pelantikan hakim mahkamah syariah. Sultan ataupun yang di-Pertuan Agong berkuasa melantik jawatan kuasa seperti ketua hakim syar'i dan hakim-hakim yang lain. Tempoh jawatan hakim adalah sehingga mereka mencapai umur 65 tahun. Akan tetapi, hakim juga boleh meletak jawatan ataupun dipecat sebelum mereka berumur 65 tahun. Jadi, pemecatan hakim ini dilakukan oleh tribunal iaitu yang terdiri daripada 5 orang yang beragama Islam. Bidang kuasa mahkamah syariah terbahagi kepada 2 iaitu bidang kuasa jenayah dan bidang kuasa mal. Bagi bidang kuasa jenayah, mahkamah syariah membicarakan kes-kes seperti kesalahan matrimoni, seks, minuman keras, kesalahan dari aspek keimanan serta pertukaran agama dan lain-lain lagi. Di bidang kuasa mal pula, mahkamah syariah membicarakan kes-kes seperti pertunangan, perkahwinan dan perceraian, pembahagian dan tuntutan harta sepencarian. Saya akan menerangkan tentang rayuan. Putusan mahkamah rendah ni boleh dirayu ke mahkamah tinggi sama ada untuk kes jenayah ataupun mal. Dalam kes jenayah, mahkamah tinggi ni boleh menolak rayuan, mensabitkan kesalahan, menambah ataupun meminda bentuk hukuman, memerintahkan pembicaraan semula ataupun membatalkan sebarang perintah. Tadi untuk kes jenayah. Kalau yang ni pula untuk kes mal. Dalam ni kita boleh mengesah, membatal ataupun mengubah keputusan dan memerintahkan pembicaraan semula. Seterusnya, kesan pindaan perkara 121A terhadap kedudukan mahkamah syariah. Perkara 121 dipinda pada tahun 1988. Ditambah pasal 1A, dia memberi skop dan bidang kuasa yang lebih eksklusif kepada mahkamah syariah. Maknanya, sebelum tahun 1988 ni, dia tak ada pun perkara 121 ini. So, mahkamah sivil ni dia selalu mengganggu, dia selalu campur tangan urusan-urusan mahkamah syariah. Hal ini sebenarnya dia mengganggu orang Islam. Sebab orang Islam dia ada hak dan kewajipan untuk dihukum di mahkamah syariah. Sebab mahkamah sivil, dia tak ada kuasa mengenai bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi, tak boleh campur tangan. Kesan pindaan ini boleh dilihat dalam beberapa kes, antaranya kes Muhammad Habibullah versus Farida binti Datuk Ali.